Assalamualaikum semua, selamat pagi. Kita tunggu sekejap lagi dan kita akan mulakan live. Sekarang ni masih ramai lagi yang sedang masuk. Kita kalau tengok kat tepi pun ada 25 peserta dah. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh chat antara satu sama lain dekat kita punya ruang chat. Mungkin boleh buat sesi pengenalan ataupun apa orang kata networking kan. Okay, dalam masa terdekat kita akan mulakan sebab kita tengah setting FB Live sekarang. Sebelum saya mulakan program pagi ini, saya mohon kerjasama semua peserta pada pagi ini untuk tolong share-sharekan live FB kita kepada FB anda masing-masing supaya program ini dapat memanfaatkan semua. Jadi di akhir sesi nanti semua orang pun akan belajar perkara-perkara baru insyaAllah. So jangan lupa like dan follow FB NPC Perbadanan Produktiviti Wilayah Utara, Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara, dan kita share-sharekan semua dulu di FB masing-masing ya. Dan kami akan mulakan dalam masa terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta yang meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi ini. Selamat datang ke sesi webinar Jom Produktif Home Agro. Dan nama saya adalah, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Nur Syahidah binti Muhammad Az-Zahari. Saya dari Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC Wilayah Utara. Untuk yang baru pertama kali dengar apa itu MPC, MPC adalah satu agensi kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, dan kami adalah rakan strategik sektor awam dan swasta dalam peningkatan produktiviti diri, syarikat dan juga negara. Dan untuk makluman semua, program hari ini adalah salah satu inisiatif daripada MPC untuk kita berikan pendedahan tentang natural farming dan home agro di samping kita dapat meningkatkan produktiviti diri. Dan sebenarnya MPC ni telah banyak jalankan pelbagai program untuk peningkatan produktiviti. Dan untuk makluman semua jangan lupa untuk like dan follow Facebook Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara untuk kita tunggu apa lagi khabar-khabar selepas ini program-program terbaru daripada MPC Wilayah Utara. Dan program hari ini kita boleh tonton secara live di FB dan siapa yang nak tengok melalui program daripada apps GoToMeeting pun tak ada masalah. Dan jangan lupa sharekan kita punya live ni supaya semua orang dapat manfaat di akhir sesi nanti. Bersama dengan saya hari ini adalah Encik Nazrul Azam bin Man dari Khadijah Natural Farm. Okay. Encik Nazrul ni dia telah mengusahakan kebun sayur lebih daripada 10 tahun. Kami pun telah melawat kebun Encik Nazrul ni besar ya, dalam 3 ekar dan pengalaman yang sangat luas dalam bidang ni dan tak pernah lokek untuk berkongsi ilmu dengan komuniti setempat dan badan-badan kerajaan dan juga sekolah-sekolah juga pun telah dapat menimba ilmu daripada Cik Nazrul. Assalamualaikum Cik Nazrul, apa khabar?
Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Okey, macam mana Cik Nazrul? Hari ini kita akan kongsi pengalaman Cik Nazrul untuk produktif home agro. Ya, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada pihak MPC kerana membuat saya untuk berkongsi ilmu dengan puan-puan semua. Dan insyaAllah hari ini banyak yang akan kita pelajari untuk set up sendiri garden anda, laman anda sendiri dengan menggunakan method natural farming. Sebentar lagi kita akan kongsi bersama, insyaAllah. Okey, sekali lagi saya nak ingatkan kepada semua untuk program hari ini, sebarang persoalan boleh diajukan di ruang komen dan di dalam untuk siapa yang mendengar di dalam Go to Meeting boleh type di ruang chat dan insyaAllah kita akan cuba untuk menjawab persoalan dan kita akan ajukan kepada kita punya panel pada hari inilah. Dan jangan lupa sekali lagi saya nak ingatkan untuk terus sharekan lagi kita punya live ni supaya lebih ramai lagi yang mendapat dengar untuk sesi kali ini. Dan tanpa meninggalkan masa, saya serahkan kepada Encik Nazrul untuk perkongsian pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning everyone. Hari ini dia lain sikit lah. Biasanya saya bagi kelas, depan saya ramai orang, berdepan dengan orang. Hari ini kena berdepan dengan kamera dia, jadi dia rasa lain macam sikit. Tapi insyaAllah saya akan berkongsi segala ilmu yang ada, baik yang boleh, dan semoga kita semua dapat manfaat daripada ni. Jadi mana-mana saya pergi ni, saya daripada seperti yang puan-puan semua sedia maklum, saya daripada Khadijah Natural Farm. Sebenarnya ke mana-mana saya pergi orang selalu tanya, natural farm tu apa dia? Apa benda natural farm ni? Kenapa kena ada natural farm? Kenapa tak guna farm saja ke, organic farm ke apa kan? Jadi sebenarnya natural farm ni kalau kita nak cerita sampai lunch sekarang tak habis. Jadi secara ringkasnya, dipendekkan cerita, natural farming ni bermakna satu jenis sistem pertanian yang mana kita menghasilkan sendiri input pertanian kita. Contohnya baja, kawalan perosak, kawalan penyakit dan juga biji benih. Jadi hari ini, target saya hari ini dan juga 2 minggu yang akan datang, kita ada 3 minggu bersama ya. Selepas akhir program 3 minggu, tuan-puan semua boleh menghasilkan baja sendiri, boleh menghasilkan kawalan perosak, kawalan penyakit sendiri dan juga boleh menghasilkan biji benih sendiri. Dan baja dan kawalan perosak yang tadi tu, puan-puan akan boleh menghasilkan sendiri dengan benda-benda yang ada dekat rumah sendiri. Tak payah beli dah lepas ni. Jadi itu target saya semua. Jadi, dan akhir sekali, dengan benda-benda tu semua, tuan-puan semua dapat menghasilkan sendiri garden, laman tuan-puan yang jiran-jiran tengok semua jealous lah. Senang cerita. Ya. Jadi itu target saya. Jadi untuk hari ni, untuk minggu ni, kita pertama sekali kita akan ini yang akan kita pelajari untuk pagi ni ya. Pertama sekali kita perlu merancang laman kita, garden kita, planning your garden. Jadi apa yang kita perlu buat, keperluan untuk sebuah taman ialah pertama sekali adalah matahari, air, tanaman itu sendiri dan juga tanah. Seterusnya kita akan belajar mengenai pemilihan biji benih, seed selection. Biji benih ni yang kita beli dekat kedai hardware lain, yang kita beli dekat supermarket lain, yang kita beli dekat online pun lain, yang kita beli dekat kebun sendiri pun lain. Jadi kejap lagi saya akan tunjukkan apa bezanya biji-biji benih ni dan yang mana yang perlu kita pilih, yang mana yang sesuai dengan kita. Ya. Nah, seterusnya kita akan belajar cara semaian biji benih yang betul. Selalunya banyak orang yang kita ambil biji benih kita pakai tabur je kan. Tabur dekat tanah terus, dekat dalam pasu terus. Boleh, bukan tak boleh buat. Tetapi keberangkalian yang nak hidup tu kurang lah. Mungkin boleh dapat 50 ke 60% germination saja. Jadi kejap lagi saya akan tunjuk cara-cara semaian biji benih yang mana
kebarangkalian pencambahan dia tinggi, 90% and above. Dia senang cara dia. Cuma guna benda-benda yang recycle ya. Dan seterusnya, semua tanaman yang menggunakan biji benih. Dan ada yang kita gunakan keratan. Saya akan tunjuk juga nanti macam mana cara membiakkan tanaman dengan cara keratan. Ya, ini yang kita akan pelajari hari ini ya. InsyaAllah. Dan pertama sekali, requirement for a great garden, yang ini keperluan untuk sebuah laman ya. Kita ada 4 keperluan, kita ada 4 perkara ni laman kita akan menjadi paling menarik. Pertama sekali matahari, air, tanah dan juga tanaman itu sendiri. Tapi hari ini matahari dengan air kita tak nak cerita apa-apa pasal ini adalah 2 perkara yang tidak dapat kita kawal. Contohnya kalau rumah tuan-puan tak kena matahari, kita tak boleh nak buat apa lah. Kalau air dekat Perak lain, air dekat Penang lain, air dekat Negeri Sembilan lain. Jadi ini pun kita tak boleh nak kontrol. Jadi 2 perkara ni kita tak boleh apa-apa. Jadi cuma hari ini kita akan belajar pasal plant saja dulu. Pasal tanah kita akan sambung untuk minggu depan. Cara untuk kita pulihkan tanah, cara untuk kita menambahkan nutrien pada tanah, buat tanah kompos, itu semua kita akan sambung untuk minggu depan. Hari ini kita fokus pada tanaman sahaja. Ya, tanaman. Bila kita nak buat laman kita, pertama sekali kita perlu merancang apa yang nak kita tanam di dalam laman kita. Dan pertama untuk itu kita perlu mengetahui keluarga tanaman tersebut. Keluarga tanaman. Kenapa kita perlu tahu keluarga tanaman? Contohnya kalau saya yakin kita semua biasa pergi jumpa doktor kan. Kadang-kadang doktor akan tanya, ada tak mak kita sakit kencing manis? Adakah ayah kita sakit jantung? Dan kalau kita cakap ada, doktor tu akan kata, jaga-jaga, kemungkinan besar anda berisiko tinggi untuk kena penyakit tu. Jadi apa kena mengenainya dengan tanaman pula? Tanaman ni sebenarnya lebih kurang sama juga. Tanaman yang satu keluarga, dia akan menarik perosak yang sama ya, same pest, same disease, penyakit yang sama, same requirement. Requirement maknanya dia perlukan baja yang sama, makanan yang sama, air yang sama. Contohnya kalau satu pokok tu dia perlukan baja banyak, maknanya keluarga dia, semua dalam keluarga dia tu dia nak baja yang banyak juga. Kalau contohnya pokok cili. Pokok cili, salah satu penyakit pokok cili ialah serangan daripada aphid yang mengakibatkan daunnya mengecut. Ini penyakit kalau kita tanam contohnya tomato dari keluarga yang sama di sebelah pokok cili tersebut, maka kemungkinan besar 90% kedua-dua tanaman puan-puan akan menarik serangan perosak yang sama. Jadi itu yang pentingnya kita mengetahui keluarga tanaman tersebut. Jadi secara asasnya, basically jangan kita tanam tanaman keluarga yang sama berdekatan. Itu yang kita perlu tahu, yang mana kita perlu tahu keluarga tanaman tersebut. Macam mana cara kita nak tahu keluarga tanaman? Cara paling mudah ialah kita tengok karakteristik dia. Ini dalam slide di atas, cuba kita tengok ni. Di sebelah kiri adalah pokok bendi. Di sebelah kanan adalah pokok roselle. Cuba tengok betul-betul bunga dia tu. Dekat-dekat sama kan. Jadi cuba tengok bunga dia tu seakan-akan bunga apa? Bunga raya, betul. Ini maknanya bendi, roselle dan bunga raya adalah daripada keluarga yang sama. Oleh itu, jangan tanam dua-dua tanaman ini berdekatan. Bila kita tanam berdekatan, kalau satu rosak, dua-dua rosak. Satu kena penyakit, dua-dua kena penyakit. Satu sakit, dua-dua sakit. Satu mati, dua-dua mati. Jadi jangan letak dekat-dekat. Itu yang dinamakan plant dalam garden kita.
Jadi contohnya bila kita tanam bendi, sebelah dia janganlah tanam rozai pula. Sebelah dia kita tanam cili, keluarga yang berlainan. Ataupun kita tanam bendi atau kita tanam terung, keluarga yang berlainan. Asalkan jangan keluarga yang sama, jangan tanam berdekatan. Selain daripada karakteristik begini, macam mana cara kita nak tahu keluarga tanaman tersebut? Senangnya kita guna Wikipedia. Wikipedia kita tengok slide kat atas ni. Kita buka Wikipedia, guna telefon boleh, guna laptop boleh, dan kita search nama tanaman. Lihat anak panah tersebut. Sebab saya bagi contoh cili kita type kat sana cili pepper, dan kemudian dia akan keluar ni. Nampak dekat dalam kotak tu nama family dia. Itu adalah nama family bagi tanaman cili. Cili padi, cili besar sama je. Ini family dia. Dan seterusnya kita type tomato pula dan lihat nama family dia. Sama kan? Jadi ini maknanya tomato dan cili adalah daripada keluarga yang sama. Nampak kotak tu ya? Itu cara kalau kita gunakan Wikipedia, kalau kita tak pasti sama ada tanaman tersebut adalah satu keluarga ataupun tidak. Jelas ya? Jadi ini yang kita kena tahu perkara ni untuk memastikan kita punya tanaman kita tu subur. Tu pasal kadang-kadang kita tanam, orang lain tanam, jiran kita tanam cili, elok naik cantik berbuah banyak, tapi cili kita tak jadi. Kenapa? Mungkin ini adalah salah satu sebabnya. Kita tanam terlalu dekat dengan antara satu sama lain dengan keluarga yang sama. Jadi tak boleh. Kita takut dia kena penyakit yang sama, dia kena perosak yang sama. Perosak bukan saja yang kita boleh nampak dekat daun, dalam tanah pun ada perosak. Tapi bila kita jarakkan tumbuhan itu dengan kita pairkan dia dengan daripada keluarga yang berlainan, maka risiko untuk kena penyakit atau perosak tu adalah sangat-sangat minima. Jadi caranya macam mana? Kita tanam, kita plan garden kita tu selang-seli. Contohnya kita tanam cili. Sebelah cili tu kita letak pokok bendi contohnya. Dan sebelah bendi tu baru kita letak cili balik. Selang-seli. Cili bendi. Itu satu contoh. Ataupun kita tanam terung jagung. Atau terung jagung bendi. Jadi selang-selikan jangan daripada keluarga yang berbeza. Itu cara mudah, senang saja. Benda tu kita adjust sikit. Kita adjust sikit cara kita tanam, kita ubah sikit kita punya layout garden kita tu, dan insya-Allah kita akan dapat hasil yang jauh lebih baik daripada sebelum ini. Mudah saja kan? Cuma kita adjust cara mana kita tanam tanaman kita tu. Kita planning di mana tempat-tempatnya. Tak kisah sama ada kita tanam terus atas tanah atau atas pasu. Kalau atas pasu jadi senang kita ubah-ubah dia. Macam musical chair. Kita letak sana satu, sini satu. Dia berada pada keluarga yang sama. Keluarga yang lain bubuhlah macam mana, dekat macam mana pun. Satu pasu, 2-3 pokok pun tak apa asalkan muat. Tapi asalkan keluarga yang berbeza. Itu saja. Itu paling basic sekali yang kita nak untuk memaksimalkan hasil tanaman dalam kebun kita dan mencantikkan laman kita tersebut. Harap clear lah semua mengenai keluarga tanaman ni. Saya nak tanya, maksudnya kalau dalam satu pasu tu kita boleh tanam beberapa jenis tanaman asal keluarga berbeza, betul ke? Ya betul, kita boleh tanam beberapa jenis tanaman dalam satu pasu tu asalkan ia daripada keluarga yang berbeza. Saya ada contoh. Saya ada contoh tanaman yang kami dah semai minggu sudah. Yang saya dah semai semata-mata untuk program ni. Saya ada tunjuk satu pasu tu ada 2 jenis tanaman. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana. Jadi yang pentingnya itu saja. Asalkan keluarga lain bubuh lah. 3, 4, 5 pokok kalau muat dalam satu bubuh. Tapi itu untuk semayan sahaja dulu ke ataupun dia memang boleh sampai dah besar? Sampai besar pun boleh. Okey, terima kasih. Saya pun baru tahu. Okey, Cik Nazul boleh teruskan.
Okey, seterusnya kita teruskan kepada biji benih ya. Boleh kata hampir ke semua tanaman yang kita tanam dekat ni berasal daripada biji benih. Jadi terutama sekali masa untuk kita berkebun ni banyak kita cari biji benih. Kita nak tanam apa pun semua kita cari biji benih. Tapi kita tak tahu sebenarnya apa biji benih yang kita beli selama ni. Ya, berbeza. Setiap biji benih yang terjual di pasaran tu tak kisah kita beli sama ada kita beli kat kedai hardware, kita beli dekat supermarket, setiap satu biji benih tu ada perbezaan dia sebenarnya. Yang selama ni kita tahu kita beli je. Kita agak nak tanam kacang panjang, kita beli biji benih kacang panjang. Kita agak nak tanam cili, kita beli biji benih cili. Tapi kita tak tahu sebenarnya biji benih tu apa. Jadi hari ini saya akan ceritakan apa sebenarnya, apa perbezaan biji benih ni ya. Biji benih ni terbahagi kepada dua jenis. Satu, hybrid. Belah kiri tu, hybrid ataupun F1. Dan sebelah kanan ni adalah true breed ataupun heirloom. True breed heirloom ni, saya minta maaf, saya tak tahu dalam bahasa Melayu ni orang panggil apa, tapi memang kita panggil true breed heirloom je lah. Ini perbezaan dia. Hybrid F1 ni adalah biji benih yang dihasilkan oleh organisasi multinational corporation dan dihasilkan di dalam makmal saintifik, dan ataupun dalam arti kata lain biji benih ni adalah biji benih GMO, genetically modified. Jadi biji benih ni telah dicipta dalam makmal untuk mengeluarkan hasil yang seperti mana yang dimahukan oleh syarikat tersebut. Contohnya biji benih, kita ambil contoh biji benih tomato. Okey, jadi syarikat tu akan claim kata mereka menghasilkan biji benih yang boleh menghasilkan tanaman yang akan mengeluarkan tomato contohnya 5 kilo satu pokok satu season. Contohnya, ataupun menghasilkan tanaman cili yang boleh menghasilkan berpuluh kilo cili dalam satu musim. Ini semua adalah genetically modified. Dia dihasilkan mengikut apa yang syarikat tu mahu. Jadi biasanya biji benih ni dia akan more resistant, dia akan lebih tahan kepada penyakit. Dia susah nak kena penyakit, dia susah nak kena perosak, dan super result, maknanya hasil dia sangat-sangat hebat. Macam saya kata tadi lah, kerana ianya semuanya telah ditentukan sendiri oleh syarikat ni. Dia semua ini adalah hasil saintifik lah di dalam makmal mereka. Ataupun dia kalau orang kampung panggil benih kahwin lah. Macam sekarang musim durian kan, durian musangking lah, duri hitam lah, itu semua hybrid lah. Itu semua hybrid tapi kita panggil durian kahwin. Hybrid itu pasal ianya dihasilkan di dalam makmal untuk mengeluarkan hasil yang mana yang dimahukan. Itu yang dinamakan biji benih hybrid ataupun F1. Dan sebelah kanan ni true breed, heirloom. True breed ni adalah biji benih yang dihasilkan daripada kebun-kebun sendiri. Dia tak ada proses saintifik ke apa ke semua. Cara dihasilkan seperti mana yang dekat kebun kami sendiri hasilkan ialah biji tanaman yang kami tanam tu, setiap kali kami tanam, setiap satu season, setiap satu musim kami tanam tu, pasti akan ada 2 atau 3 pokok, 2 atau 3 tanaman tu yang hasil yang kita sendiri nampak dia daripada yang lain. Dia lagi bagus daripada yang lain. Dia keluarkan hasil yang lebih baik daripada yang lain. Dia selalunya di kawasan. Jadi kita dah kenal pasti tanaman yang mana yang baik tu. Biasanya kami akan simpan terus biji benih itu untuk kegunaan musim yang akan datang. Itu yang dinamakan true breed ataupun heirloom. Maknanya biji benih itu kita ambil sendiri dari kebun kami daripada tanaman yang terbaik pada sesuatu musim tersebut. Dan dari segi resisten ni pula ia adalah normal, biasa sajalah. Penyakit, perosak itu bergantung kepada bagaimana cara kita menjaganya nanti. Dan result dia pula, hasil dia pula juga bergantung kepada cara penjagaan kita. Rajin kita jaga, rajin kita bagi dia makan, rajin kita bagi dia baja, kita jaga dia air dia, kita jaga tanah,
kita jaga baja dia, maka result hasil yang kita dapat tu kita akan dapat hasil yang baik lah. Mungkin boleh menandingi biji benih hybrid F1 sendiri. Jadi biji benih mana yang biasanya yang kita nak guna? Kalau kita tengok sekali imbas macam ni, mesti kita kata kita nak biji benih hybrid kan. Pasal kita rasa bila kita guna biji benih hybrid ni tak susah nak jaga. Kita tanam, dia dah naik, tanaman tu dah besar, tak payahlah nak susah-susah jaga racun lah, jaga baja lah, apa dah, pasal dia dah kata dia garanti hasil dia bagus. Jadi secara kasarnya kita tengok biji benih hybrid lagi baik. Tapi pada saya lebih suka biji benih heirloom, true breed. Kenapa? Biji benih hybrid walaupun dianya memberikan hasil yang sangat baik, tetapi dia ada satu kelemahan. Dia kelemahan ni semuanya bukannya kelemahan apa. Kelemahan ni dianya dibuat oleh syarikat-syarikat ni ada dalam makmal mereka. Mereka menjadikan biji benih ini hanya boleh digunakan sekali sahaja. Maknanya, contohnya kita ambil contoh biji benih tomato. Kita tanam biji benih tomato hybrid, kita dapat hasil best, cantik, elok. Buah pun banyak, puas makan, satu family kita makan, tapi puas makan tak habis. Lepas tu biji benih tu dah habis lah, kita tanam habis dah semua. Lepas tu kita biar 2-3 biji tomato tu dekat pokok, biar dia tua. Lepas tu kita keringkan dia, kita dengan tujuan untuk ambil biji benih dia daripada biji benih hybrid tadi. Lepas tu kita tanam semula biji benih tu. Bila kita tanam semula biji benih dari biji benih hybrid ni, saya berani cakap 99% tuan-puan tak akan mendapat hasil yang sama lagi. Kerana ia memang dihasilkan sebegitu rupa. Dia boleh guna sekali sahaja. Sekali sahaja. Kalau nak dapat hasil yang sama lagi, beli lagi. Nak dapat hasil yang sama, beli lagi. Kalau kita simpan biji benih daripada hasil dia, kita tanam semula, memang tak akan dapat hasil yang sama. Berbeza pula dengan true breed. True breed, walaupun hasil dia mungkin taklah sehebat biji benih hybrid, tetapi dengan penjagaan yang baik, penjagaan yang sempurna, kita akan mendapat hasil yang konsisten setiap masa. Walaupun kita ambil semula biji benih daripada pokok tu, daripada parent plant kita tu, daripada yang kita tanam tu, kita ambil biji benih tu daripada pokok tu dan tanam semula, kita boleh dapat hasil yang sama, hasil yang sebaik hasil parent plant itu, asalkan kita jaga dengan sebaik-baik, kita jaga dengan baik. Jadi true breed, biji benih true breed ni, tanaman daripada biji benih true breed ni bergantung sepenuhnya kepada penjagaan kita. Kita pandai jaga, kita jaga elok-elok, kita akan dapat hasil yang baik. Hybrid memang hasil baik tetapi sekali saja. Nak hasil baik daripada ni, beli lagi. Ya? Jadi macam tu lah. Benih hybrid Biji benih hybrid dekat supermarket. Ni contoh. Ni contohnya, biji benih hybrid dia dalam paket dia mesti mengikut requirement dia pun mesti kena tulis F1 ataupun hybrid. Ni contohnya tengok dekat belah kiri dia ada tulis DMARC F1 DAS 202. Itu maknanya biji benih hybrid lah, dia mesti kena tulis F1 tu. F1 atau hybrid dia mesti kena tulis. Ya. Maksud Cik Nazrul, itulah yang akan membezakan yang mana hybrid dan yang nanti truly tu. Ya. Dia mesti kena tulis kan. Dia memang requirement dia dekat dalam paket tu dia mesti kena tulis F1 tu. F1 tu maknanya biji benih hybrid lah, bukannya lumba kereta tu. Jadi tengok belah kanan dekat bawah ni ada tulis dekat arrow bawah tu dia ada tulis sweet medium F1 ni maknanya hybrid lah. Tengok dekat atas tu disease tolerant. Ini adalah karakteristik yang telah dihasilkan di dalam makmal. Jadi biji benih tomato ni kita tanam, dia claim kata disease tolerant, maknanya dia claim katanya susah nak kena penyakit lah.
Jadi ini semua dihasilkan di makmal genetically modified. So hari Baik. ni peserta kita akan lebih tahu lah macam mana cara nak cari biji benih ni. Tak boleh lah simpi kalau pakai beli je, ada yang murah lah, ada yang beli yang murah, lepas tu nanti bila kita tabur dekat atas tanah tak menjadi, kita jadi marah pula kan, kita rasa macam tangan panas lah kan. Jadi lepas ni peserta kita akan lebih berhati-hati lah untuk memilih benih yang terbaik. Suka untuk saya ingatkan okay, hari ni pun kita dah belajar macam-macam pasal benih dah. So untuk sebagai peringatan bersama, saya nak buat iklan sikit lah. Jangan lupa sebab sesi kita ni ada 3 siri. Jadi siri yang kedua nanti adalah pada 30 Jun, iaitu bertajuk DIY Baja Asas Natural Farming. Yang ni mesti lagi seronok. Sebab yang ni insyaAllah kalau tak ada kita akan buat di kebun Cik Nazrul sendiri, dan kita akan tengoklah macam mana cara kita buat baja asas ni secara DIY. Kalau untuk cara yang ketiga juga kita akan buat pada 8 Julai. Ini sesi terakhir, di mana masa ni tajuk dia lagi best lah, maksudnya sebab kita dah siap dah ada kebun dah nanti. So akan ada pula tajuk kawalan perosak tanaman yang efektif. So apa tujuan kita hari ni, program kita hari ni adalah untuk apa tujuan kita hari ni, program kita hari ni adalah untuk budaya produktif kepada semua peserta yang ada hari ini. Jangan lupa untuk teruskan bersama dengan kami, okey? Jangan lupa untuk teruskan Cik Nazrul untuk saya teruskan kepada Cik Nazrul sambung kepada hari ini. Terima kasih Cik Syida. Tadi kita tengok mengenai paket biji benih F1 hybrid. Jadi lepas ni kalau kita pergi supermarket nak beli biji benih, kita tengok betul-betul dekat paket dia tu macam mana ya. Jangan kita beli, kita tengok gambar dia cantik, kita beli terus. Ya, kita kena tengok sama apa yang dia tulis dekat paket tu, F1 ke, tak ada tulis apa ke. Okey, seterusnya kalau biji benih heirloom ni, cuba tengok gambar ni, ini contoh-contoh biji benih heirloom di pasaran ya. Kalau tuan-puan tengoklah biji benih heirloom ni, cara packaging dia sempoi je, old school kata dia. Dia tak ada tulis apa, dia cuma tulis nama tanaman tu apa, jenis macam mana. Ini biasanya kalau biji benih heirloom ni, true breed ni lebih kurang macam ni lah dia punya paket benih dia. Kerana saya terlupa nak sebut satu lagi karakteristik dia. Biji benih heirloom ni yang dihasilkan oleh petani-petani sendiri, biasanya mungkin kadang-kadang mungkin lebih mahal daripada biji benih F1. Tapi puan-puan perlu ingat biji benih heirloom ni dihasilkan sendiri oleh petani daripada kebun mereka sendiri. Selalunya macam tu. Dia bukannya dihasilkan di kilang-kilang, di makmal-makmal yang sekali keluar berjuta-juta paket biji benih. Yang ini semua dihasilkan di kebun. Jadi mungkin dia mahal sikit, dan tengok cara packaging dia pun simple. Dia tak ada tulis F1 ke apa, dia cuma tulis nama tanaman tu apa, color, bentuk dia apa, cara tanaman, itu saja. Jadi inilah lagi salah satu sebab kenapa saya lebih suka beli, kalau saya beli biji benih, saya suka beli biji benih heirloom daripada biji benih F1. Ini untuk membantu sama rakan-rakan petani yang lain yang mengeluarkan biji benih mereka sendiri. Okey, sekarang kita dah tahu macam apa benda kita nak tanam dekat laman kita. Kita dah tahu dah saya review sikit kita dah tahu dah tanaman satu keluarga kita tak boleh tanam sekali. Kalau keluarga berbeza, satu pasu tu 3-4 tanaman kita nak buat dalam satu pasu tu pun boleh. Dan Cik Nazrul, ada satu soalan dekat sini. Maaf dia tanya, apakah cara terbaik mendapatkan biji benih true breed? biji benih true breed ni kadang-kadang dekat kedai hardware pun ada jual. Dekat supermarket setakat ni saya tengok dekat supermarket semua F1. Dekat kedai hardware kadang-kadang ada, ataupun boleh cari online, cari type heirloom seed ni, heirloom ataupun true breed seed. Jadi kita boleh dekat dalam Shopee, Lazada banyak ada jual. Ini direct petani itu sendiri yang jual. Saya ada kenal 2-3 orang dekat dalam Shopee, petani sendiri daripada Cameron Highland,
daripada tapah, dia jual sendiri biji benih yang mereka hasilkan. Okey, boleh Cik Nazrul boleh sambung balik. Ya. Macam kata dia, kita dah tahu dah kita nak tanam apa dekat laman kita tu. Jadi saya rasa buat sekarang ni tuan-puan dah ada idea sikit apa benda nak tanam dekat laman kita. Tak kisah laman kita tu besar ke kecil ke, rumah apartmen pun kita tanam, kita boleh tanam dalam pasu. Kita dah tahu dah, kita dah ada idea dah apa benda kita nak tanam. Dan lepas tu lepas kita dah ada idea apa benda kita nak tanam, kita dah tahu apa biji benih, apa beza biji benih ni, yang mana yang kita nak beli, apa yang kita nak, kita dah tahu dah apa benda yang kita nak beli ya. Jadi seterusnya saya nak tunjuk macam mana caranya kita nak semai biji benih ya. Ini kita demo sikit, macam mana kita semai biji benih. Ni saya nak tunjuk hari ni ada dua jenis biji benih ni, dia cara semaian dia berbeza. Satu untuk biji benih yang besar. Biji benih besar tu maknanya biji benih, bila saya kata biji benih yang besar tu, maknanya biji benih tu yang saya boleh pegang, yang tuan-puan boleh pegang. Tengok ni macam ni, boleh pegang kan. Ini kategori dia biji benih yang besar. Jadi ni kita boleh pegang kan, besar macam ni kita boleh pegang. Ini adalah kategori biji benih yang besar macam ni. Okey. Yang ni adalah biji benih yang kecil, halus. Biji benih macam ni memang tak boleh pegang lah. Tengok halus macam ni, nak pegang macam mana. Kan? Yang ni kategori dia biji benih yang kecil. Yang ni pun sama juga, halus macam ni, tak boleh nak pegang. Jadi dua biji benih besar, biji benih yang halus, cara semaian dia berbeza sikit. Saya akan tunjuk kejap lagi macam mana. Untuk biji benih yang besar tu, kita boleh yang baru pun tak apa. Okay, first kali kita tebuk lubang dekat bawah ni. Kita tebuk lubang kat bawah ni. Lubang ni kita tebuk, tujuan dia untuk nanti kita dah tanam biji benih, mestilah kita kena siram kan. Jadi kalau kita tak tebuk lubang kat sini, kita siram, air tu bertakung, biji benih reput. Jadi kita tebuk lubang biasa-biasa yang macam ni, asalkan air boleh keluar, air boleh mengalir keluar. Ya. Seterusnya kita cari paper recycle, surat khabar lama ke, kertas-kertas print silap ke. Kita koyak kecil-kecil kertas macam ni. Dia tak bentuk dia macam mana tak penting. Bentuk dia, cara macam mana kita koyak ke apa ke tak penting. Yang pentingnya kita kertas macam ni tu dah. Paper pun boleh, kertas macam ni, kertas printer silap pun boleh. Jangan kertas magazine yang ada salut plastik tu, jangan yang tu dah lah, yang tu dia tak boleh mereput. Ya, kita ronyokkan kertas ni macam ni. Masukkan ke dalam cawan tadi tu. Buatkan dia dalam tu. Ni kertas ni tujuan dia pertama sekali adalah untuk bagi tanah tu lambat kering. Bila kita siram, air tu akan meresap dekat kertas tu, jadi tanah tu dia lambat kering. Itu yang tujuan pertama. Tujuan kedua ialah nanti bila tanaman tu, bila biji benih kita dah bercambah, dia dah besar sikit, tanah yang kita gunakan tu memerlukan pengairan dan bahan organik yang tinggi. Jadi kertas macam ni paling cepat mereput. Dalam masa seminggu lebih, 2 minggu dia dah mula mereput dah. Jadi ini akan menambahkan lagi kandungan organik di dalam tanah yang akan kita masukkan nanti, dan ia akan meneutralkan pH tanah dan untuk menyuburkan lagi anak pokok kita tu. Ya, kita dah buat macam ni, dan seterusnya kita boleh letak.
Yang ni tanah kompos. Ni tanah kompos ni. Ni tanah kompos ni pun kita buat sendiri ni dekat kebun. Yang ini insyaAllah saya akan ajar minggu depan macam mana cara kita nak buat sendiri tanah kompos kita ni. Dia senang je ni, kita ingat susah kan. Tapi sebenarnya senang saja nak buat tanah kompos ni. Cuma perlukan masa sikit saja. Tapi proses dia sangat mudah. Siapa-siapa boleh buat ni. Oh, kalau boleh buat sendiri dah tak payah beli dah lah. Tak payah beli dah. Tak payah beli. Ni dekat kedai ni sebungkus RM3-4 ni. Oh, okey. So kena tunggu next week lah untuk program seterusnya kita akan belajar cara nak buat tanah kompos pula. Okay. Lepas tu macam mana caranya lagi? Okay, kita terus masukkan dekat dalam cawan tadi tu. Okey, tak payah penuh sangat. Okey. Tak payah penuh sangat. Okey, tak. Okey. Ni pula nama dia tanah. Yang ni pula nama dia tanah ni nama dia peat moss. Yang ni nak buat boleh buat tapi yang ni proses dia sangat lama, mungkin makan masa tahun. Peat moss tu apa pula Cik Nazrul? Peat moss ni dia macam tanah kompos juga, tetapi bezanya peat moss ni dia punya proses perebutan dia ni dia dibiarkan lebih lama. Tanah kompos tu proses dia daripada tanah kuning untuk jadi ke color macam ni. Okey. Ambil masa lebih kurang 2 ke 3 minggu saja. Tapi daripada tanah kompos macam ni, kita biarkan lagi, kita peramkan lagi dengan tambahan bahan-bahan lain ni yang itu juga saya akan ajar minggu depan. Dengan tambahan lagi kita peramkan lagi selama lebih kurang paling kurang 6 bulan, dia akan jadi lebih halus macam ni. Maksudnya tanah-tanah ni dia bukan dibakar kan? Dia dibiarkan mereput secara semula jadi. Okey, faham. Okay, jadi tanah peat moss ni, yang ni saya belilah pasal nak buat dia lambat proses ni. Ni kan sebenarnya kalau kita pergi dekat kedai nursery, biasanya kita minta dekat kedai nursery tu kita cakap kita nak semai biji benih, guna tanah apa. Lepas tu dia orang akan cakap okey guna peat moss ni. Dia akan bagi peat moss ni. Peat moss ni satu bungkus kecil macam ni kalau beli dekat kedai nursery ni kurang-kurang RM10 ni. Mahal ni. Oh, mahalnya. Kecil je ni. Memang kita perlu pakai peat moss ni juga untuk semaian benih. Maksudnya kompos punya tanah sahaja tak cukup lah, tak memadai. Nak guna pun boleh, tak guna pun boleh. Tapi kalau guna lebih baik. Kita guna peat moss ni lebih baik lah. Okey. Kalau kita pergi kat macam saya kata tadi, kalau kita pergi dekat nursery, kedai nursery, kita cakap dekat dia, kita kata kita nak tanah untuk semai biji benih. Kita okey you beli tanah ni. Tanah, lepas tu dia akan cakap okey you bubuh tanah ni semua dekat dalam tray, dalam cawan ke apa, bubuh sampai penuh, letak biji benih. Jadi kita buat macam tu, rugilah kan. Benda ni pun sebungkus kecil tu pun dah RM10. Ya, Jadi cara saya buat ni tadi, kita bubuh dulu tanah kompos ni tadi, kompos biasa ni tadi. Kemudian dekat atas dia kita bubuh selapis sikit saja. Oh, kita akan pakai sikit saja untuk sebelum kita letak benih kita tu. Ya, selapis kecil macam tu saja. Okey, ini dah siap lah ni. Sekarang kita perlukan kita punya biji benih pula. Okey, sekarang kita ambil biji benih tadi. Ini biji benih yang boleh dipegang boleh yang dipegang besar. Yang besar. Ni okey, sekarang kita saya bubuh biji benih bunga matahari ya. Ni bunga matahari tadi saya cakap kita nak buat kebun tanaman makanan kan. Ni bunga matahari pasal apa pula? Ya, kalau tuan-puan nak tahu kuaci yang kita duk makan tu, inilah dia. Biji daripada bunga matahari lah ni. Ni tengok ni. Yang ni tapi jangan pula beli kuaci dekat supermarket. Lepas tu nak tanam itu memang tak boleh kan? Tak boleh. Itu dia dah goreng lah. Yang tu dia dah goreng lah. Dia dah goreng dah mati lah. Yang ni jadi kami memang suka tanam bunga matahari. Anak-anak pun seronok tanam bunga matahari pasal ni lah. Bunga matahari tu dia dah besar, dia dah kering. Kami kutip biji ni, budak-budak dia makan macam tu lah. Dia boleh terus makan lah. Boleh terus makan. Kalau kita terus makan macam ni, dia tawar lah, tak rasa apa. Yang jual dekat kedai tu, dia dah goreng dengan madu lah, gula lah apa kan. Jadi kita letak terus biji benih macam ni. Okey. Oh, tak perlu dalam lah. Tak perlu dalam. Letak dekat permukaan macam tu saja. Kemudian, yang ni paling penting spray
spray. Okay. Kita guna spray ya, jangan siram. Dia pasal sekarang ni, biji benih ni, dia akan mula keluarkan akar. Akar yang keluar tu halus, susah, memang mikroskopik, tak nampak. Jadi bila kita siram terus tuang air macam tu, akar dia tu mati, akar dia tu putus. Boleh risiko akar tu akan putus. Jadi kita spray aja. Spray asal nampak dia basah, dia dah jadi. Jadi selagi biji benih ni tak keluar daun, selagi tu lah kita guna spray. Jangan siram. Maksud Cik Nazrul, dalam masa 2 atau 3 hari macam tu, kita dah boleh nampak ke dia punya percambahan tu? 2-3 hari akar dia dah mula keluar. Akar dia tu mungkin kita boleh nampak, tapi selalunya tak nampak lah. Okey. Tapi selepas, bergantung pada jenis biji benih lah. Tapi kalau bunga matahari ni, selepas 4 ke 5 hari, kita akan nampak dah dia keluar dia punya putik daun dia dekat hujung sini. Okey. Jadi selagi dia tak keluar daun dia lagi, selagi tu lah kita kena guna spray. Jangan siram lagi. Siram selepas dia dah keluar daun penuh tu. Cik Faham boleh tolong ambil satu yang keadaan cawan yang dah tinggi. Cik Nazrul, maksudnya bila kita dah letak dekat dalam tu, nanti perlu ke kita ubah-ubah dia ke dalam pasu ke ataupun di atas tanah je? Ya, sekejap pun. Lepas ni saya setuju Oh, saya pula excited lebih kan. Okey, yang ni Biasalah baru nak belajar kan Cik Nazrul. okey, yang ni nampak yang ni yang dah naik elok dah ni. Ini berapa minggu maksudnya? Yang ni dah seminggu lebih dah ni. Ni ada hari bulan dia tulis kat sini. Selalunya bila saya tanam biji benih dekat dalam cawan macam ni, saya akan tulis nama dia dan berapa hari bulan. Yang ni sunflower 7 hari bulan 6. Cik Nazrul, ada yang tanya dekat sini, maksudnya lepas kita dah letak biji benih tu, kita dah tak payah letak lagi tanah dekat atas dia lah kan? Tak payah dah. Oh, maksudnya kita akan biarkan dia sedikit terbuka lah. Tak perlu masuk dalam sangat ke dalam tanah. Kerana percambahan biji benih ni memerlukan dua perkara yang paling penting. Pertama sekali adalah air dan kedua adalah cahaya. Kalau kita tutup terus biji benih tu dengan tanah, dia tak kena cahaya matahari. Jadi proses percambahan tu mungkin akan terbantut dan ataupun dia akan jadi lambat. Jadi bila dia jadi lambat, jadi kita mendedah risiko dia pula bila tanah tu basah, biji benih tu tak bercambah, dia akan mereput pula. Itu pasal kadang-kadang bila kita tanam biji benih tu, kita tutup terus dengan tanah tu, tunggu, dia tak naik-naik juga, dia tak bercambah juga. Pasal apa? Rupa-rupanya dah mereput dekat dalam tanah tu, kita tak sedar. Ya. Jadi satu lagi sebab kenapa saya guna cawan macam ni ialah biji benih ni adalah biji benih macam ni adalah kegemaran pada serangga-serangga kecil seperti semut, apa dia lagu yang ulat bonggok yang kaki banyak tu. Jadi memang favorite dia orang lah biji benih ni. Jadi bila kita semai terus ke atas pasu, ke atas tanah ke, pakai baling macam tu je, kita tak sedar semut dah kutip dah. Semut ke gonggok ke dah kutip dah biji benih tu, kita tak sedar. Jadi bila kita buat ni, dia dalam keadaan yang terkawal. Semut susah nak datang, gonggok pun susah nak masuk. Dan biji bunga matahari ni, selain daripada semut dan gonggok, burung pun suka, tikus pun suka. Jadi kalau biji benih bunga matahari ni kena simpan elok sikit lah, tempat tinggi ke, bertutup ke apa. Jadi yang ni dari segi penyiraman yang kita semburan tadi tu, semburan air tu, berapa kali sehari Cik Nazrul, sebab kita excited kan nak tunggu dia keluar tu. So mungkin kita akan selalu pula siram selalu je. Sebaiknya 2 kali sehari. Kena pastikan tanah tu sentiasa lembab. Lembab. Ya. Okay, yang ini dah bersedia untuk dipindahkan. Ni. Okay, lagi satu sebab kenapa saya lebih recommend guna percambahan menggunakan cawan macam ni ialah bila kita nak ubah nanti senang. Lebih senang. Okey. Contohnya lah, kadang-kadang kita pergi beli
kita beli pokok dekat tanaman dekat nursery kan. Okey. Kita beli pokok dekat nursery yang dekat dalam polybag tu, lepas tu kita nak ubah tu susah kan. Nak kena potong lah, nak kena keluarkan daripada bag tu dulu, lepas tu nak pindahkan dekat pasu, susah kan. Tapi bila kita guna paper cup macam ni, tak payah nak susah-susah buat keluar lah, gunting lah, apalah semua tak payah. Ni contohnya ni pasu ni sekarang saya nak pindahkan ni kat dalam pasu. Cara dia, pasu ni kita bubuh tanah, korek sikit tanah tu, bubuh terus dengan cawan-cawan dia sekali. Oh, kita masukkan terus je? Masukkan terus je. Oh. Kena rendah lagi. Okey, tengok kita bubuh tanam terus sekali dengan cawan-cawan dia sekali. Oh, dah kita kampuskan balik tak dengan tanah tu? Kampuskan terus dengan tanah. Jadi dah settle. Tak payah nak susah-susah dah kita nak korek ke apa ke, dah jadilah macam ni. Oh, lebih mudah ya. Lebih macam mudah. Tu. Kerana yang ni kita guna cawan kertas. Cawan kertas ni dia akan mereput dengan sendirinya. Dia akan mereput dengan sendirinya, dia akan menambahkan lagi kandungan organik di dalam tanah ni. Yang ada nampak macam cawan. Bila kita dah boleh betul-betul masukkan ke dalam pasu ni Cik Nazrul? Secara asasnya bila biji benih yang dah bercambah tu dah mula mengeluarkan sekurang-kurangnya 4 daun. Okey, faham. Dia dah baru keluar, kita boleh pindahkan dia ke dalam pasu. Baru kita boleh pindahkan dalam pasu. Ni kerana bila biji benih tu bercambah, mula-mula sekali dia akan mengeluarkan 2 daun pertama. 2 daun pertama ni dia masih lagi menggunakan makanan daripada biji benih tu. Tetapi bila dia dah keluarkan daun yang 4 daun, bila dah mula mengeluarkan 4 daun, maknanya dia dah mula menghasilkan makanan yang sendiri. Bila dia dah mula menghasilkan makanan dia sendiri, maknanya dia perlukan rumah baru dah lah. Dia perlukan tempat yang lebih besar. Okey, ini contoh dia yang mana yang telah saya pindahkan dekat dalam pasu sendiri minggu sudah. Tengok dia. Ini pokok. Ini dah berapa minggu Ni dah pindahkan ke dalam pasu ni dah 2 minggu dah. Tengok dia makin subur dalam pasu ni. Kalau macam ni kira kita dah boleh siram, tak perlu sembuh-sembuh dah tak payah kan? sembuh dah, boleh siram sebab terus. Sebab air tak sampai ke akar pula kan? Ini dah boleh sembuh dah terus. Okey, clear dah? Okey, faham. Okey, yang ni adalah untuk... Saya harap semua peserta pun faham jugalah macam saya dekat sini. Jadi kalau ada sebarang persoalan boleh terus ajukan dalam ruang komen dan chat. Dan kita akan, kalau sempat ada masa, kita akan cuba tanya kepada Cik Nazrul. Sebab sekarang di sesi amali ni senang sikit, kita lebih faham dan lebih nampak macam mana cara Cik Nazrul untuk cemai biji benih dan tukarkan pula kepada pasu. Okay, teruskan Cik Nazrul. Okay, tak apa. Okey, seterusnya tadi biji benih besar, biji benih yang kita boleh pegang. Dan seterusnya biji benih yang halus-halus ni. Halus-halus ni macam ni yang ni sawi. Ni sawi, yang ni salad. Nampak? Boleh nampak perbezaan dia kan? Mungkin kalau Cik Nazrul lebih dah tahu kot, kalau tengok je dah tahu apa. Kalau saya ni, saya ingatkan mungkin perbezaan warna kot. Okey, yang ni sekarang saya tunjuk macam mana cara untuk semai biji benih yang halus-halus ya. Okey, kita gunakan raga macam ni ataupun pasu. Ikutlah yang mana yang ada dekat rumah ya. Raga macam ni pun boleh, pasu pun boleh. Okey. Konsep dia lebih kurang sama macam cawan tadi. Kita ambil paper lama, selapis, kita tutup raga ni. Ni tujuan kita bubuh paper ni tak mau bagi tanah terkeluar lah. Untuk bagi dia ni. Dan sebab kita letakkan tanah kompos tadi dan kemudian selapis tanah peat moss tadi.
Dia jadikan bentuk macam ni. Dan kemudian Cik Fahad boleh tak tolong tabur dalam buka lah. Ni kita nak tanam apa? Ini kita tanam salad. Okey, kita nak tanam salad Ni biji benih macam ni kita tak boleh nak pegang ni, halus sangat. Jadi itu pasal kita kena gunakan bekas yang besar sikit macam ni. Jadi kita tabur terus macam tu. Okey, maksudnya kita terus je tabur atas tu. Kita tabur terus macam tu. Tak perlu kita nak lubang-lubangkan Tak payah tabur terus je. Okey. Dan seperti biasa kita spray. Oh, senang saya ingatkan kita bagi lubang, masukkan di dalam tu. Tak, kita tabur macam tu je. Tapi ini kita consider sebagai tempat yang terkawal lah. Kita bukannya tabur terus kat tanah. Kita gunakan raga ataupun kita gunakan pasu. Mana-mana yang senang dapat dekat rumah. Okey, jadi settle lah macam ni. Cik Nazul, sekarang kita dah ada tanah, benih, air. So dari segi macam matahari tu pula, macam mana kita boleh letak di tempat terdedah ke? Ataupun simpanan dia tu macam mana sebelum bercambah? Dia sebelum bercambah tu, dia perlukan matahari dan sebaiknya matahari pagi. Jadi kalau boleh, sebaiknya kita letakkan dekat tempat yang mana kita boleh dapat, dia boleh kena matahari pagi. Pagi tu memang betul-betul pagi lah, antara pukul 8 ke pukul 10. Itu waktu tu cahaya matahari pagi yang terbaik lah. Cik Nazrul, saya ada soalan kat sini. Soalan ni daripada peserta kita lah. Dia cakap dia ada banyak tray telur tu kan, egg tray tu. Kalau dia nak gunakan egg tray tu, gunakan teknik yang sama boleh ke untuk semayan tu? Boleh juga. Dia konsep natural farming ni ialah kita gunakan segala apa yang ada dekat rumah kita tu. Barang-barang sedia ada. Barang-barang sedia ada. Tak payah nak susah-susah kita nak beli apa semua. Jadi saya ada paper cup, saya guna paper cup. Kalau tuan-puan ada bekas telur tu banyak-banyak, guna bekas telur. Tapi konsep dia sama. Konsep dia sama juga ya. Kita selapis tanah kompos dan selapis nipis tanah peat moss tu. Konsep dia sama juga. Guna apa pun boleh. Ada setengah orang tu dia buat kun kacang putih tu kan, guna paper lama pun boleh juga. Asalkan benda tu kita senang dapat benda tu. Cik Syida tadi ada tanya pasal kalau satu pasu tu kita tanam beberapa jenis tanaman berbeza tu macam mana, boleh ke tak Okey, ni saya tunjuk contoh dia lah. Yang ni kami semai dalam beberapa minggu sudah ni. Yang ni yang besar ni pokok pokok peria. Dan sekeliling ni ni Pak Choi kot. Saya pun lupa lah. Kalau peria tu dia bukan menjala ke? Dia menjala. So, okay, jadi mula-mula saya bubuh beberapa biji benih peria tu. Biji benih peria tu besar, dia lebih kurang, yang ni peria katak. Ini peria biasa pun lebih kurang macam ni juga dia punya biji benih dia. Jadi saya semai beberapa biji benih peria tu dekat dalam pasu ni, dan pasu ni besar, ada ruang banyak lagi. Jadi kita fikir nak tanam apa kan. Jadi macam konsep yang saya kata tadi tu, kalau keluarga yang lain kita boleh tanam sekali dekat pasu yang sama. Jadi dah yang ni peria dengan Pak Choi, ni Pak Choi kot peria dengan Pak Choi. Peria dengan Pak Choi memang betul-betul family lain lah. Family kena mengenal langsung, jiran benda. Jadi boleh letak sekali. So sekarang tengok, Pak Choi naik, peria pun naik. Jadi dia boleh naik sekali dengan harmoni. Lepas ni nanti kita biarkan. Ini dah berapa minggu Cik Nazrul? Yang ni yang peria ni dah 2 minggu. Yang Pak Choi ni baru tak sampai seminggu. Oh, maksud kata bukannya kita semai pada hari yang sama. Maksudnya kalau yang satu pun dah naik, ada tanah kosong sebelah dia pun kita masih boleh lagi semai. Kita masih boleh naik. Dia lagi kita sebaiknya kita perlu tahu lah setiap satu tanaman tu jangka masa dia macam mana. Macam contohnya yang Pak Choi ni saya tahu dah dia cepat. Ni tak sampai seminggu dia dah jadi macam ni dah.
Jadi kita dah tahu Pak Choi ni cepat, jadi kita semai peria tu dulu, bagi dia naik sikit dulu, baru kita semai Pak Choi ni pula. Supaya nanti bila dua-dua dia besar lebih kurang sama, lebih kurang dekat-dekat nak sama. Jadi ini contohnya kita tanam dua tanaman berbeza di dalam satu pasu. Ini tak ada masalah apa. Pak Choi ni pun naik elok ni. Ini tak. Cik Nazrul, saya nak tanya ada soalan daripada peserta. Dia tanya untuk yang tadi bunga matahari tu Cik Nazrul. Macam mana kita nak pastikan pokok tu hidup subur dan sampai kita boleh dapat bunga yang kembang cantik itu? Dari segi matahari dia ke ataupun air ke ataupun baja, macam mana? Bunga matahari ni ikut pengalaman kami lah. Bunga matahari ni dia perlukan kompos dan baja yang tinggi. Jadi selalunya kami tanam dekat dalam pasu dalam keadaan yang lebih terkawal. Jadi senang kita nak kontrol dia punya baja dia, kita nak kontrol dia punya kompos dia. Tapi tanah yang kita tanam dekat dalam pasu macam saiz yang saya tunjuk tadi, yang itu pun dah cukup dah untuk bunga matahari. Jadi bunga tu kembang tu kena ambil masa berapa lama juga untuk kita dapat bunga matahari kalau bunga matahari besar 3 bulan. Lama jugalah. Dekat dalam ada link Facebook saya dekat bawah slide tu, dekat dalam tu ada galeri bunga matahari yang kami tanam. Boleh tengok macam-macam jenis, merah ada, hitam ada, kuning ada. Sebenarnya sekarang pun kita dah lebih pukul 11 dan masa pun sangat-sangat mencemburu kita. Adakah apa-apa lagi perkongsian daripada Cik Nazrul sebelum kita akhiri sesi kita pada pagi ini? Sempat ke kalau saya nak tunjuk satu lagi method? Boleh. Tak ada masalah. Saya rasa peserta kita pun mesti excited nak menunggu perkongsian daripada Cik Nazrul. Okay, mungkin yang terakhir lah, bagi soalan-soalan yang saya tak dapat tanya kepada Cik Nazrul, kami mohon maaf. Nanti sesi yang seterusnya kita akan cuba untuk meraihkan soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni rasanya semua orang maklum lah pokok apa ni. Jadi ni baru-baru ni pokok ni viral lah. Orang semua gila nak tanam pokok ni. Ni bayam Brazil ni. Bayam Brazil ni adalah salah satu jenis tanaman yang mana ianya boleh dibiakkan melalui keratan. Okey. Perlu minta tolong. Okey. Jadi untuk kita biarkan tumbuhan secara keratan ni, kita cari satu tak payah sayang-sayang apa lah. Kita cari satu dahan batang ke yang mana yang kita agak dah tua dah, yang keras sikit kita potong. Yang ni gunting ni kita kena pastikan gunting yang tajam. Jangan guna gunting yang karat, gunting yang tak apa tajam, tak boleh pokok rosak. Jadi kita gunting terus. Dah dapat ni. Kemudian lepas tu kita buang semua daun-daun dia tu. Ini pun jangan sayang. Selalu kalau saya buat macam ni, isteri saya kata, sayangnya. Tak boleh sayang. Gunting je. Gunting, buang, tinggal yang atas ni sudah. Okey. Tinggal yang atas ni saja. Lepas tu cucuk je lah. Dia akan ada kata apa? Akan bercambah yang baru. Dia akan bercambah yang baru. Cucuk je terus. Cik Nazrul, saya tertarik dengan pasu Cik Nazrul tu, ada bawang-bawang dalam tu. Itu apa dia punya
kata apa fungsi dia tu Encik Nazrul boleh kongsikan tak Okey. dengan kami? Yang ini sebenarnya untuk modul minggu ketiga ni. Oh, okey, kita simpan dulu lah Encik Nazrul. Okey, jadi kena register siap-siap lah. Okey, kita tunggu untuk sesi seterusnya lah. Okey, ada apa-apa lagi kata-kata akhir daripada Encik Nazrul sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini? Okey, kita minta seminit lagi ni untuk ini. Minggu depan kita akan tengok dekat slide ni, minggu depan kita akan ada sesi menyediakan baja organik sendiri dengan bahan-bahan di rumah. Jadi benda yang kita nak buat nanti semua bahan-bahan yang ada dekat rumah kita sendiri ya. Jadi kalau boleh sambil kita minggu depan ni boleh katakan seluruh session tu kita demo je lah. Jadi kalau boleh sambil saya buat tu, kalau tuan-puan nak buat sekali pun okey, bagus juga kan. Jadi untuk menyediakan bahan-bahan, untuk menyediakan baja sendiri ni, jadi tuan-puan boleh prepare dulu bahan-bahan ni untuk kita guna minggu depan ya. Pertama sekali ikan atau sisa ikan laut. Ikan ni tak payahlah semata-mata nak buat baja minggu depan ni pergi beli ikan mahal-mahal, tak payah. Ya, andai kata dalam seminggu ni kat rumah masak ikan kembung, siang ikan kembung tu yang insang kepala dia tu jangan buang, simpan dalam freezer, kita guna minggu depan. Ni nombor 2, buah-buahan busuk, buah-buahan yang manis ya. Apa-apa buah pun tak apa, asalkan buah-buah yang manis, pisang ke, apple ke, anggur ke, buah-buah jatuh semua tak payahlah. Supaya sikit buah-buah yang manis, yang lembut ya. Okay, sayuran lama kita masak ada sayur lebih ke, gula merah, yogurt, minuman susu culture, yeast kering tu yang dalam paket kecil tu RM1 ke apa. Dan telur sebiji dan balang plastik. Balang plastik tu balang macam kita duk buah kuih raya tu. Besar mana balang tu besar mana ikutlah terpulang. Nak buat banyak beli balang besar, nak buat sikit beli balang kecil. Oh, itu balang tu untuk kita mixkan dalam tu kan? Untuk kita mixkan dalam tu. Balang tu pastikan balang yang boleh tutup. Boleh tutup. Ya. Tak kisahlah besar mana pun. Jadi minta kalau nak buat sekali minggu depan, tolong sediakan bahan-bahan ni, kita buat sama-sama minggu depan. Kita tunjuk dan terus kita boleh guna baja yang kita akan buat nanti ni minggu depan, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Cik Nazrul atas perkongsian pada hari ini. Saya kira semua pun mesti dah tak sabar dah ni nak tunggu next sesi kita pada minggu hadapan. Tajuk kita iaitu DIY baja asas. Okey, jangan lupa tolong sediakan bahan-bahan yang Cik Nazrul dah senaraikan ni. Kalau tak sempat ya. Pada minggu depan 8 Julai DIY baja asas natural farming, dan seterusnya pada minggu seterusnya sesi yang terakhir adalah kawalan perosak tanaman yang efektif. Okay, terima kasih kepada semua peserta yang bersama kami di ruangan GoToMeeting dan ada yang di Facebook live Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara. Jangan lupa siapa yang masih belum like dan follow kami, teruskan like dan follow kami dan tunggu semua update-update terkini daripada kami. Terus produktif, kekal produktif di mana saja anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.